Tepat 9 pagi, anda bersama saya Syafiq Adnan, tajuk utama Buletin Pagi 24 Oktober. Kontraktor Jalan Bukit Kukus dakwa kabin tertimbus didiami penghuni tidak dikenali. Juga CCTV dedah lelaki menyamar sebagai Khashoggi tinggalkan bangunan konsulat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kontraktor utama projek Jalan Bukit Kukus, Yuta Maju Sendirian Berhad, Yuta Maju, mendakwa ada beberapa orang yang tidak dikenali tinggal di kawasan tapak pembinaan di Paya Terubung di tempat kejadian tanah runtuh berlaku Jumaat lalu. Menurut jurucakap Yuta Maju, kabin yang terbabit dalam kejadian itu adalah bekas kuartus pekerja projek berkenaan yang dikosongkan dan ditinggalkan beberapa minggu sebelum kejadian. Malah bekalan elektrik di kabin itu diputuskan pada 2 Oktober bagi memastikan kabin itu tidak lagi diduduki. Mayat yang ditemui termasuk yang diselamatkan adalah orang yang tidak dikenali yang bukan pekerja Yuta Maju. Syarikat itu menegaskan kehadiran orang asing yang tidak dikenali di kabin yang ditinggalkan sama sekali tidak diketahui oleh pihaknya. Bagaimanapun, menurutnya syarikat itu tetap bekerjasama bagi memastikan mayat yang ditemui dapat dihantar balik ke negara asal dengan sempurna. Sementara itu, hujan lebat berterusan mengakibatkan satu lagi kejadian tanah runtuh di sepanjang Jalan Bayan Lepas Balik Pulau di Pulau Pinang semalam. Ketua Polis Daerah Barat Daya Superintendent A. Ambalangam berkata, kejadian itu berlaku sekitar jam 5.45 petang di sepanjang laluan FT 006 membabitkan jajaran sepanjang 80 meter. Pengguna jalan raya dinasihatkan menggunakan laluan alternatif Bukit Baru, Jalan Tun Sadun. Hujan lebat sejak jam 1 tengah hari semalam turut menyebabkan banjir kilat di beberapa kawasan di negeri terbabit. Jumaat lalu, tragedi tanah runtuh projek laluan berkembar lebuh raya di Bukit Kukus di Paya Terubung mengorbankan 9 nyawa. Kejadian itu secara kebetulan berlaku 2 hari sebelum ulang tahun pertama tragedi tanah runtuh di Tanjung Bunga pada 21 Oktober tahun lalu yang mengorbankan 11 nyawa. Seorang wanita dilaporkan cedera selepas siling restoran runtuh ketika dia sedang menjamu hidangan kira-kira jam 7 malam tadi. Kejadian berlaku di Shah Alam, Selangor dan ketika itu lebih 10 pelanggan dan beberapa pekerja berada di dalam restoran. Mangsa yang cedera dikejarkan ke hospital untuk rawatan. Tadi sebenarnya masa saya dekat kedai sebelah tu, saya terdengar bunyi kuat. So saya pun terus ke sinilah dekat kedai ni. So saya nampak kan siling dia roboh. Siling dia roboh, so kira bahagian siling tu, dia bahagian atas tu roboh dengan pipe-pipe pun jatuh kan. So time tu saya nampak ada ramai yang keluar, kira dalam 10 orang macam tu. Saya ada seorang perempuan India yang cedera bahagian dahi rasanya. Saya nampak dia tengah pegang macam tu kan. Sebaik kejadian, restoran berkenaan telah ditutup. Ketua Polis Shah Alam, Asisten Komisioner Baharudin Maktai mengesahkan belum menerima sebarang laporan berhubung insiden terbabit. Isu berkaitan hubungan dua hala, ekonomi dan keselamatan di sempadan menjadi agenda utama perbincangan antara Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan rakan sejawatnya dari Thailand Prayut Chan-o-cha semasa lawatan 2 hari ke negara Gajah Putih itu. Kedua-dua pemimpin bersama delegasi dijadual menghadiri sesi mesyuarat terhad dan mesyuarat dua hala di bangunan pentadbiran kerajaan Thailand hari ini. Laporannya bersama Zaman Huri Ahmad dari Bangkok. Malaysia dan Thailand menjalin hubungan dua hala sejak 61 tahun lalu dan kerajaan Malaysia baharu berhasrat meningkatkan kerjasama ekonomi. Thailand adalah rakan dagang Malaysia yang kelima terbesar dunia dan kedua terbesar dalam ASEAN. Jumlah dagangan dari Januari hingga Ogos tahun ini mencecah 75.59 bilion ringgit. Selain itu, Malaysia mahu meningkatkan kerjasama pelancongan. Ketika ini, lebih 3 juta rakyat Malaysia berkunjung ke Thailand, manakala hampir 2 juta warga Thailand melawat Malaysia.
Pertemuan kedua-dua pemimpin esok juga bakal menyentuh isu keselamatan sempadan, penyeludupan, jenayah rentas sempadan dan proses damai Selatan Thai menjadi fokus utama. Malaysia menjadi pemurah cara proses damai antara kerajaan Thailand dan Majlis Shura Patani atau Mara Patani sejak 2014. Tun Dr. Mahathir mahu misi Malaysia selaku perunding cara proses damai Selatan Thai mencapai kejayaan. Untuk tujuan itu, kerajaan telah melantik bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Rahim Noor sebagai fasilitator baharu. And I think Tun Dr. Mahathir has few ideas on how to bring this forward. And certainly he will bring this up. Kali terakhir Tun Dr. Mahathir Mohamad mengadakan lawatan rasmi ke Bangkok ialah pada 2003 dan selaku Perdana Menteri Malaysia baharu, lawatan rasmi beliau kali ini penting dalam menentukan hala tuju hubungan kedua-dua negara. Zaman Huri Ahmad dan juru kamera Faizal Muhammad melaporkan dari Bangkok, Thailand. Polis Sabah akan memperketatkan kawalan keselamatan di Kompleks Mahkamah Kota Kinabalu dan Pusat Pentadbiran Negeri esok berhubung kes saman bekas Ketua Menteri Tan Sri Musa Aman yang mencabar keputusan yang di-Pertua Negeri Tun Johar Mahiruddin atas pelantikan Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal sebagai Ketua Menteri selepas pilihan raya umum ke-14 lalu. Sekiranya timbul perkara-perkara yang tidak diingini, seperti pergaduhan, ataupun ada penyokong yang membawa senjata ataupun benda-benda yang tidak sepatutnya dibawa ke mahkamah, maka kita terpaksa menjalankan kuasa kita di bawah undang-undang yang sedia ada, iaitu melaksanakan tangkapan. Polis akan melakukan tangkapan sekiranya terdapat pihak yang bertindak menyalahi undang-undang dengan mengadakan perimpunan aman, menimbulkan pergaduhan dengan menggunakan kekerasan serta provokasi sesama penyokong di sekitar kawasan mahkamah. Terdahulu pada 24 Ogos lepas, Hakim Datuk Yu Jen Ki menetapkan 25 Oktober ini untuk mendengar keputusan kes SAM tersebut. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal enggan mengulas lanjut berhubung kes saman Tan Sri Musa Aman berhubung siapa Ketua Menteri yang sah. Sebaliknya menyerahkan kepada mahkamah membuat keputusan berdasarkan undang-undang dan perlembagaan. Beliau juga tidak bimbang dan percaya kes itu akan diadili sebaiknya berlandaskan undang-undang walaupun ramai pihak yang mendakwa bahawa kes itu kononnya akan dimenangi Tan Sri Musa. Well, I don't want to preempt. I think leave it to the court. Let the court decide. Kita ada perundangan. Basically you all know apa yang kita tak boleh putuskan. I don't think I will respond at this point in time. Kes berkenaan akan bersambung di Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu, namun ia bukanlah untuk penetapan keputusan seperti yang dilaporkan media sebelum ini. Perkara itu disahkan Peguam Tan Sri Musa Tengku Fuad Tengku Ahmad yang menjelaskan prosiding mahkamah esok untuk ujian lisan dan bukannya keputusan. Kementerian Pendidikan melancarkan kerangka Standard Bahasa Melayu KSBM sebagai rujukan untuk mengukur kompetensi berbahasa dalam kalangan natif dan bukan natif. Menurut Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu Kuala Lumpur, Dr. Marida Alias, pelancaran KSBM dapat menaikkan standard bahasa Melayu. Manual kerangka standard bahasa Melayu ni saya jangkakan tahun depan kita akan gunakan sepenuhnya di semua peringkat. Kerana selama ini kita tidak ada satu standard yang sesuai untuk mengukur standard bahasa Melayu itu sendiri, sama ada penutur jati ataupun penutur bukan jati. Jadi dengan adanya standard bahasa Melayu ni kita dah menaikkan lagi standard bahasa Melayu itu. KSBM dilancarkan Menteri Pendidikan Dr. Mazim Malik ketika Majlis Penutupan Bulan Bahasa Kebangsaan di Kuala Lumpur. Kerangka terbabit akan diedarkan ke semua institusi di bawah KPM serta kementerian-kementerian lain bermula tahun depan. Selain itu, dalam usaha memperkasakan bahasa Melayu, Dr. Mazim meminta agar sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan pada tahun hadapan dilakukan dengan lebih meriah.
Kota Padang di Sumatera Barat, Indonesia, kaya dengan sumber hijau. Menyedari potensi yang dimiliki, kerajaan tempatan berusaha memperluaskan konsep eko dan agropelancongan agar dapat menjana pendapatan penduduk di samping melestarikan alam semula jadi. Azaria Tagaya yang berkunjung ke Padang, Sumatera Barat baru-baru ini ada laporannya. Kerajaan Sumatera Barat kini giat melakukan pelbagai pembangunan infrastruktur dan pengangkutan. Ini termasuk laluan kereta api Bandara Internasional Minangkabau yang baru mula beroperasi pada 1 Mei tahun ini. Satu usul juga telah dikemukakan ke Kementerian Koordinator Bidang Maritim Indonesia bagi mengangkat lokasi Geopark atau Taman Bumi Nasional di Sumatera Barat sebagai tapak UNESCO. Kemudian saat ini kita baru saja tahun ini mengusulkan 3 kawasan sebagai geopark. Geopark adalah konsep pengembangan destinasi yang berpilarkan pada 3 tujuan: konservasi, edukasi, dan pemanfaatan ekonomi lokal melalui kegiatan geowisata. Antara lokasi geopark di Sumatera Barat termasuk Danau Singkarak, Danau Meninjau, Lembah Harau, Mentawai serta lokasi ini di Ngarai Sianok yang diberi jolokan The Grand Canyon of Asia. Sektor agro dan eko-pelancongan membuka peluang besar kepada petani tempatan untuk menggunakan sumber di samping menjana ekonomi. Golongan muda juga dapat mengenali sumber alam semula jadi. Jadi ekowisata salah satunya seperti di Nyarai itu sudah berkembang cukup bagus. Jadi itu dulu ada hutan. Nah, sekarang hutan itu dijadikan wisata, masyarakatnya juga dijadikan sebagai guide-guide. Jadi masyarakatnya juga sejahtera, alamnya terjaga di sana. Pemerintah di Sumatera Barat menyediakan latihan kepada petani dan pengusaha syarikat tempatan berhubung jualan dan pemasaran produk selain kaedah pembungkusan menarik dan berkesan. Ditambah dengan prasarana dan pengangkutan yang sentiasa diperbaiki, bakal menggalakkan lagi pertumbuhan agropelancongan di sini. Laporan Azaria Tagaya, Padang, Indonesia. Laporan antarabangsa, video rakaman kamera lita tertutup CCTV mendedahkan lelaki yang menyamar sebagai wartawan Jamal Khashoggi di Istanbul, Turki pada 2 Oktober lalu. Lelaki terbabit memakai pakaian Khashoggi dilihat keluar meninggalkan konsulat bersama seorang lelaki lain dipercayai rakan subahat. Lelaki terbabit cuba memakai kasut berlainan, segera menaiki teksi dan pergi ke Masjid Biru. Dia dilaporkan masuk ke bilik air untuk menukar pakaian sebelum meninggalkan tempat berkenaan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan semalam menggesa Arab Saudi mendedahkan dalang di sebalik pembunuhan wartawan tersebut. 18 suspek warga Arab Saudi yang ditahan untuk soal siasat juga diminta dibicarakan di Mahkamah Turki. Riyadh didakwa telah merancang untuk membunuh Khashoggi beberapa hari sebelum dia berkunjung ke konsulat untuk mengambil dokumen bagi melangsungkan perkahwinan. Dalam pada itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengkritik operasi Arab Saudi yang membunuh Khashoggi dan menyifatkan penyembunyian insiden itu sebagai paling teruk pernah terjadi. Beliau turut berikrar untuk membatalkan 21 visa rakyat Saudi yang dipercayai bertanggungjawab dalam pembunuhan itu. Beliau bagaimanapun sedang menunggu lebih banyak fakta dan laporan penuh daripada pegawai Amerika Syarikat yang kini berada di rantau tersebut. Difahamkan, pengarah agensi risikan pusat CIA Gina Haspel kini berada di Turki untuk mengkaji semula kes pembunuhan Khashoggi. Arab Saudi telah mendakwa Khashoggi, seorang wartawan untuk The Washington Post, dibunuh secara tidak sengaja dalam pergaduhan di konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober. Pihak berkuasa Turki bagaimanapun mendedahkan sepasukan 15 orang lelaki telah menyeksa, membunuh dan mengerat mayat Khashoggi dan pembunuhannya telah dirancang selama beberapa hari. Seorang lelaki cuba menceroboh masuk stesen televisyen Fox News di Washington DC, Amerika Syarikat. Dia kemudian terpaksa ditembak setelah memecahkan pintu kaca di lobi stesen berkenaan. Rakaman kamera lita tertutup CCTV memaparkan kejadian berlaku sejurus selepas jam 3 petang waktu tempatan. Lelaki terbabit menendang pintu kaca dan semakin menghampiri pintu kedua. Dia kemudian ditembak di bahagian dada dan masih lagi dalam keadaan sedarkan diri ketika dihantar ke hospital. Setakat ini motif sebenar lelaki berusia 38 tahun itu tidak didedahkan. So far, things are being worked out by investigators. But we are safe and our security protocol.
Nahas kereta api Puyuma Express yang mengakibatkan 18 penumpang maut dan 190 cedera di wilayah Yilan, Taiwan dipercayai dipandu laju. Mahkamah Daerah Yilan dalam satu kenyataan berkata, pemandu kereta api itu disyaki menutup sistem kawalan kelajuan yang mengakibatkan kereta api tergelincir. Pemandu yang hanya dikenali sebagai Yu hanya mengalami kecederaan dan dibebaskan dengan ikat jamin selepas disoal siasat pihak berkuasa. Kenyataan mahkamah itu turut menyatakan bahawa mereka sudah meneliti bukti dan menyoal siasat Yu sebagai salah satu syarat jaminan. Dalam soal siasat, Yu dikatakan mengaku menutup sistem pelindungan automatik kereta api ATP yang berperanan memantau kelajuan. Tindakan Yu mengakibatkannya tidak dapat memantau kelajuan secara automatik. Dia sepatutnya memperlahankan kereta api tersebut ketika membelok, namun brek hanya digunakan sewaktu berada berhampiran selekoh, sekaligus menyebabkan kereta api berkenaan tergelincir. Sukan, skuad hoki kebangsaan terus menyajikan persembahan membanggakan kali ini mengikat pasukan pilihan India 0-0 pada aksi keempat saingan hoki trofi juara-juara Asia. Dengan Malaysia dan India masing-masing telah mencatat 3 kemenangan sebelum ini, keputusan seri dilihat sudah cukup untuk mengekalkan rekod tanpa kalah kedua-dua pasukan. Selepas kemenangan ke atas Jepun, Oman dan Korea Selatan sebelum ini, memang tugas getir menanti pengendali baharu Roland Oltmans pada aksi keempat menantang pasukan ranking kelima dunia, India. Walaupun Malaysia masih segar dengan kejayaan menundukkan India pada Tamasya Sukan Asia di Jakarta bulan lalu, India pastinya tidak mahu lagi kecewa. Namun keputusan seri 0-0 sudah cukup melegakan Malaysia dengan kedua-dua pasukan sudah pun mengesahkan tiket kepusingan seterusnya. Dan kini hanya berbaki satu lagi perlawanan dengan skuad negara bakal berdepan tugas sukar menentang Pakistan, pasukan terakhir yang dibimbing Oltmans sebelum berhijrah ke Malaysia. Selain hoki turut menjadi tumpuan semalam perlawanan kedua bola sepak AFC bawah 19 tahun di Indonesia. Malaysia ceria mengutip mata pertama selepas pertemuan menentang Tajikistan berakhir dengan keputusan seri 2-2. Bagaimanapun aksi semalam turut diselangi dengan insiden ngeri membabitkan pemain Tajikistan yang mengalami kecederaan serius di kaki kirinya. Selepas kekalahan kepada Arab Saudi pada aksi pembukaan, Malaysia turun dengan misi untuk mengutip mata pertama menentang Tajikistan. Dan skuad negara bermula baik apabila Hadi Fayad Abdul Razak membuka jaringan pada minit ke-11 hasil sentuhan dari luar kotak penalti. Namun Tajikistan kembali menyamakan kedudukan selepas Penshabir Soni menyempurnakan sepakan penalti minit ke-34. Penghujung babak pertama, Malaysia sekali lagi dihukum, kali ini kegagalan penjaga gol Muhammad Azri Abdul Ghani untuk menyekat percubaan Dela Yogorov membolehkan Tajikistan menguasai perlawanan dengan kedudukan 2-1. Selepas rehat, kecederaan yang dialami Nik Akif Syahiran Nikmat dibayar dengan jaringan penyamaan Malaysia selepas Vardar Hononov tertampan bola ke gawang sendiri pada minit ke-55. Sehinggalah pada minit ke-80, insiden mengerikan terjadi apabila tindakan Nabil Hakim Buhari membuat terjahan keras menyaksikan Ziofone Fuzelov mengalami kecederaan serius di bahagian kaki kirinya. Dan dia terpaksa segera dibawa ke hospital bagi mendapatkan rawatan. Tiada perubahan jaringan, kedudukan 2-2 kekal sehingga tamat sepenuh masa dan Malaysia tetap ceria meraih satu mata berbaki satu perlawanan menentang China Khamis ini. Saingan Liga Juara-Juara Eropah bersambung awal pagi tadi membabitkan 8 perlawanan dari 4 kumpulan dan tumpuan pastinya tak arah kepada aksi pasukan-pasukan gegasi Eropah. Manchester United gagal memanfaat aksi di laman sendiri apabila tewas 1-0 kepada gegasi Itali Juventus di Old Trafford. Pasukan jiran Manchester City pula gah melakar kemenangan 3-0 mengatasi Shakhtar Donetsk di tempat lawan. Turut mencatat kemenangan Real Madrid dan Bayern Munich. Memang mengecewakan buat Manchester United selepas tewas 1-0 di laman sendiri. Bagi pengendali Jose Mourinho, memang tidak dinafikan Juventus memiliki barisan terbaik pada saingan musim ini. We play against one of the really biggest candidates to win the Champions League, and we did the possible. We could get a different result, especially because of the way we played in the second half. We didn't, especially because Mr. Bonucci, Mr. Chiellini, they could go to some Harvard University to give classes about
how to be a center defender. Fantastic, absolutely fantastic. He is a team that has everything. Jaringan tunggal Paulo Dybala pada minit ke-17 cukup untuk menghadiahkan 3 mata berharga kepada Juventus. Namun pastinya detik sukar buat United yang masih tercari-cari rentak permainan sejak dari awal musim lagi. Memang tidak dinafikan Juventus akan menggegar terutamanya selepas pembelian bintang Portugal Cristiano Ronaldo untuk saingan musim ini. Jangan lupa subscribe YouTube Bulletin TV3 untuk lebih banyak laporan berita. Keunikan Museum Pizza yang memamerkan semua jenis pizza termasuk limpahan keju di New York City mengakhiri Bulletin Pagi. Saya Syafiq Adnan, teruskan menonton TV3. Salam hormat dan Assalamualaikum.